barang tu barang vintage, tapi bila condition dead stock tu kuantitinya terlalu banyak. Condition dead stock tu kuantitinya terlalu banyak. Jadi macam sebagai manusia yang berfikiran waras, rasa benda tu macam kurang logik. Lagi-lagi selepas PKP ni, peniaga-peniaga live ni tumbuh macam cendawan, macam cendawan baru lepas hujan. Memang ramai. Sebenarnya persaingan tu memang ada, cuma kita kena anggapkan benda tu sebagai persaingan sihat. Jadinya saya tengok dalam seller-seller live ni, diorang jadi kawan. Walaupun tak pernah jumpa, walaupun tak kenal, diorang jadi kawan. Diorang bersaing secara sihat. Ada orang jenis seller dengan seller sama-sama membeli, sama-sama menjual untuk dapatkan stok barang. Jadi itu bagi saya benda tu bagus. Benda tu bagus. Barang tu barang vintage, tapi bila condition dead stock tu kuantitinya terlalu banyak. Condition dead stock tu kuantitinya terlalu banyak. Jadi macam sebagai manusia yang berfikiran Okay, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Nur Amri bin Abdul Nasir. Saya asal daripada Fedas Sungai Sayong, Kulai, Johor. Sekarang saya berumur 30-an. Okey, buat masa sekarang ni saya menjalankan perniagaan bandel, kedai dekat kampung juga, dekat Fedas Sungai Sayong. Dan saya juga ada dalam masa sama kedai saya pun saya menjalankan perniagaan online, jual jam, jual barang-barang perhiasan, fashion dan juga live bandel. Untuk live bundle ni tak lama, saya juga barulah berkecimpung dalam dunia bundle ni sebenarnya. Untuk dunia perniagaan bundle saya baru bermula. Kira-kira tahun lepas juga saya baru start. Saya bermula pun dengan live, jualan dalam live. Okey, untuk pendapat peribadi saya tentang cari makan tu dalam live, sebenarnya bergantung kepada individu tu sendiri. Daripada mana dia nak dapatkan stok barang dengan harga. Kadang-kadang ada orang dapat harga tu, ada orang dapat harga RM10, tapi ada orang boleh dapat harga RM5. Dekat situ kita punya pendapatan kita boleh jual ikut harga market. Contoh, harga kita dapat RM10, harga market boleh jual RM50, kita jual RM40. Jadinya orang akan cari kita, bukan kita bunuh pasaran, cuma kita bagi peluang dekat untuk orang lain supaya boleh berniaga balik. Orang suka berniaga live ni bagi saya sebab satu, kat mana-mana kita boleh buat. Ada orang buat dekat dalam rumah, ada orang buat dekat parking kereta, ada orang buat dekat taman permainan, ada orang buat dekat mana-mana saja. Itu sebab salah satu punca kenapa orang suka berniaga live. Tak perlu fikir sewa kedai, tak perlu fikir nak kena beli partition, buat rak untuk gantung, beli hanger. Tak perlu. Just ada barang, buat live, angkat, preview. Kalau ada orang berkenan, post barang. Itu antara kenapa orang suka berniaga live. Okay, untuk lagi-lagi selepas PKP ni, peniaga-peniaga live ni tumbuh macam cendawan, macam cendawan baru lepas hujan. Memang ramai. Sebenarnya persaingan tu memang ada, cuma kita kena anggapkan benda tu sebagai persaingan sihat. Jadinya saya tengok dalam
seller-seller live ni diorang jadi kawan. Walaupun tak pernah jumpa, walaupun tak kenal, diorang jadi kawan. Diorang bersaing secara sihat. Ada orang jenis seller dengan seller sama-sama membeli, sama-sama menjual untuk dapatkan stok barang. Jadi itu bagi saya benda tu bagus. Benda tu bagus. Baju-baju viral ni bagi saya pula dia macam ikut musim. Macam awak cakap lah, mula-mula orang cari kucing gemuk, lepas tu orang cari baju band, sekarang orang cari streetwear, macam-macam lah. Sekarang ni pun saya tengok orang tengah cari full print vintage pun harga. Kalau kucing gemuk, kalau kita tanya otai-otai macam dululah, zaman-zaman saya tengah belajar dulu, jumpa baju kucing gemuk tu orang gantung dekat rak, harga jualan RM5, RM10 je. Sekarang nak jumpa yang harga 100 pun dah payah. Semua dah atas daripada tu. Sebenarnya yang mainkan harga tu bukan seller, bukan pembeli. Dia yang mainkan harga sebenarnya barang tu susah dapat. Bila susah dapat tapi ada permintaan, benda tu yang buat harga tu naik. Tapi itulah, sebagai penjual dan juga saya sebagai pembeli, kita kena bijak lah. Ada juga orang jual harga tak masuk akal, baju-baju biasa-biasa tapi jual harga orang kata apa, rabok lah, harga rabok lah. Lepas tu guna istilah barai kawai pitih demo. Tu jahat sebenarnya tu. Kita sebagai pembeli juga sebagai peniaga kena bijak lah sebenarnya. Kena bijak. Satu je saya nak kategorikan diorang ni sebenarnya sebagai pembunuh. Kepada seller yang joy, dia adalah pembunuh kepada seller-seller lain nak cari rezeki. Sebabnya bila ada seller-seller yang joy ni, ataupun lebih kasar kita panggil dia scammer, dia sebenarnya membuatkan buyer-buyer ni semua yang ada dekat dalam industri bandel ni akan jadi macam takut untuk membeli secara online, akan takut nak beli dalam live. Sebabkan inilah seller-seller yang joy ni, yang scammer ni. Kepada buyer-buyer yang joy pula, dia sebenarnya dia membunuh seller-seller online. Sebab apa dia membunuh? Dia akan buatkan seller ni rasa down, akan rasa apa yang dia buat ni sia-sia. Sebab apa? Bayangkan dalam masa 4 jam untuk buat live ni dekat Facebook, 4 jam akan jual berapa like je kita jual. Tapi dalam masa 4 jam tu kita bercakap seorang-seorang kat depan kamera. Kadang-kadang orang tengok betul ke tak betul orang ni cakap seorang-seorang depan kamera, ketawa seorang-seorang, borok seorang-seorang. Kadang-kadang ada view, kadang-kadang tak ada view. Bila ada orang lock, tiba-tiba dia joy. Orang tu sebagai seller dia dah berharap, alhamdulillah hari ni ada orang lock baju. Tiba masa joy, dia akan jadi kalau seller tu down, dia akan rasa macam benda ni sia-sia. Dia membunuh lah orang tu. Saya sebagai, macam saya cakap, saya juga sebagai buyer, saya juga pernah dapat baju yang macam yang bos cakap tu. Bila dalam live preview baju comel condition 9.10, bila sampai kat saya bajunya condition Allah, nak pakai, bukan nak pakai, nak jual balik pun tak sampai hati. Penyudahnya simpan gitu. Kepada seller-seller yang macam tu, saya nasihatkan udah lah. Jangan buat lagi, tanya ke orang. Sebab semurah macam mana pun, walaupun orang tu beli harga RM10 pun, itu duit. Jadinya dalam live, dalam online ni, sebagai seller, kalau ada defect ke, ada kecacatan pada baju, biar kata orang preview tu, biar puas hati lah. Biar buyer tu tengok, kalau ada problem, cakap terus terang. Jangan takut, rezeki Allah tu memang kalau dah tertulis untuk kita. Baju tu condition kain buruk pun, kalau orang tu nak beli, orang tu minat, dia beli. Untuk Rossi tu sebenarnya, Rossi tu dia biasa dia orang main dalam beat. Main beat. Bila last call, last preview, sebagai kita ni viewer ni, kita ada masa beberapa saat sahaja untuk letak harga nilaian tertinggi kita. Tu dia kata
Rossi tu. Potong alik corner. Tu jahat tu. Kita bida yang tertinggi, contoh bida yang tertinggi 100 ya. Tiba-tiba sebelum tamat timbul Rossi letak boh 105 ya. Tamat naik. Boleh kat kawan tu dengan nilaian 105 ya. Oh, sakit kepala boh. Bila kata pula Joy ni sebenarnya untuk pembeli, dia main-main, dia dah lock baju kita, dia dah menang bid, tiba masa mulalah dia bagi alasan bukan-bukan kucing sakit nak kena pakai duit, nak pergi bawa kucing pergi klinik lah. Dia kata bukan dia yang main handphone yang lock baju tu, dia kata jiran dia pinjam handphone dia lah. Tu main-main lah tu. Joy, memang Joy. Untuk lock tu harga lock, contoh seller letak harga, okey saya nak baju ni dengan harga 50 ya. Sebagai pembeli dia letak, okey saya lock. Bila lock tu maknanya dia setuju untuk beli, tinggal dia nak transfer duit. Jadinya bila dah lock, bukan perkara yang main-main bila kita dah lock baju tu. Bila dah lock tu bermaksud kita dah memang dah setuju nak beli lah, tinggal nak transfer duit. Yang saya perasan pula bila main bid ni, adalah seller-seller, saya bukan nak condemn orang, saya minta maaf lah kalau ada yang terasa ada yang buat. Sebagai seller pula, bila main bid, jangan nanya kepada viewer. Main bid tapak kosong, tapi orang boh tapak boh 5 ya, boh 5 ya, tak boh kira. Sebabnya dia kata belum sampai target. Itu bukan main bid, itu main lock. Saya macam kecewa sikit lah kat situ lah. Bila main bid tapak kosong, orang boh 10 ya pun kira lah. Betul tak? Bila tak boleh kira lagi ni, belum sampai target, tak boleh gitu. Baiklah tak harga lock. Kena pula sekarang ni viral, ramai viral kata bila main bid ni, seller ni dia ada kroni-kroni dia pula. Dia panggil upper bidder, tukang up harga. Member-member dia ni join dalam live dia, up harga. Jadi kesian kat member seorang ni yang betul-betul minat nak baju tu. Baju harga takat harga baju tu market 100 ya. Boleh ke geng-geng up bidder ni, dia boh sampai 200-300 ya. Member yang betul-betul nak baju ni, dia tidak jadi pembeli yang bijak. Dia lawan juga. Boleh kat dia harga 300 ya. Kesian lah. Janganlah buat gitu, nanya kat orang lah. Bagi saya, industri live ni sebenarnya membantu. Sebab tak semua orang jenis ramai orang minat nak berfashion, tapi tak semua orang rajin nak pergi menyelam. Jadinya inilah geng-geng yang buat live dalam Facebook ni, yang jual baju dalam live ni, dia sebenarnya yang pergi menyelam untuk korang-korang semua ni, untuk pembeli-pembeli ni, untuk pembeli-pembeli yang nak berfashion tapi tak rajin nak pergi menyelam. Ini ada dia. Sebab itu kalau orang kata dekat kedai, dekat bandar boleh dapat harga 10 ya, dekat live jadi 30 ya, 20 ya, tu sebenarnya ngupoh dia nak pergi nyelam tu lah. Jadinya sebenarnya bagi saya, peribadi saya, membantu geng-geng yang nak berfashion untuk membeli dalam live ni, sebenarnya banyaklah membantu. Bagi pendapat saya sebenarnya bergantung kepada item tu. Jadinya pembeli tu kena bijak. Kalau betul-betul barang yang disebutkan tu, barang yang di offer tu memang tak boleh dapat dah. Katalah barang tu tahun 70-an punya, memang payahlah nak jumpa sekarang ni. Baju kata yang viral sebelum ni, baju Nike Gisha, topi, macam-macam lah yang viral-viral, kasut. Kalau set-set makan ni, kalau boleh dalam dunia dia seorang je pakai benda tu. Kalau benda tu berbaloi, mana kata memang tak boleh nak dapat lagi dah kat mana-mana. Carilah 2-3 tahun dah cari baju ni, tak jumpa dah. Harga memang, duit ada ni tapi barang tak ada. Kalau gitu saya rasa berbaloi lah dengan harga yang di offer tu. Tapi kalau macam barang tu tak adalah vintage mana, tak adalah rare mana, tapi harga yang offer tu
tak masuk akal. Tak payahlah kita nak kecam seller tu, nak viral seller tu. Bagi saya mungkin dia dapat harga tu dah tinggi. Mungkin kalau dia dapat harga rendah, dia jual tinggi tu, rezeki dia lah. Saya pun tak boleh nak kata apa lah kan. Kita tak tahu. Okey, untuk isu tu pun memang antara benda-benda yang kecoh lah, yang kecoh dalam dunia bundle ni kan. Barang tu barang vintage, tapi bila condition dead stock tu kuantitinya terlalu banyak. Condition dead stock tu kuantitinya terlalu banyak. Jadi macam sebagai manusia yang berfikiran waras, rasa benda tu macam kurang logik. Jadinya kepada seller, kepada buyer dia macam saya kata lah, kena jadi pembeli yang bijak. Kalau rasa benda tu was-was, janganlah duk beli lah kan. Kepada penjual pula, jujur lah, nombor satu jujur lah. Berniaga secara jujur. Untung tak besar tak apa, biarlah kita jual barang fake, yang penting kita jujur. Okey, baju ni baju fake, saya dapat harga sekian, saya nak untung sekian, dah. Janganlah kata pula baju ni original apa semua. Baju memang original vintage, harga dia beribu-ribu, tapi sebenarnya condition Thailand. Made in Thailand. Dekat tag made in USA, kain sama-sama. Tapi Thailand buat keluar. Tak kata Thailand ke apa, tak kisahlah negara mana pun, barang fake. Macam juga sebagai penjual, kena bijak. Maknanya sebelum kita main sesuatu barang, kita kena kuasai barang tu. Contoh main baju, jangan sampai jual baju tag Uniqlo, jahitan single atas single bawah, dia kata baju tu vintage. Jangan itu. Lepas tu jual harga ikut harga vintage. Harga baju tag mahal-mahal dah. Nak kena bijak lah. Sebagai kadang-kadang saya kesian juga, ada seller dia tak tahu pun benda tu fake ke, dia tak tahu benda tu bukan vintage. Kadang-kadang dekat baju tu dia ada copyright, tapi copyright tu bukan copyright baju. Dia copyright tu copyright kepada design tu sendiri, bukan pada baju. Dia claim baju tu vintage. Jadinya kesian dekat seller tu, kurang ilmu. Jadinya sebelum kita apa-apa perniagaan pun, kita nak ceburkan diri dalam perniagaan tu, bijak. Kita kena kaji dulu, tengok baju tu macam mana, tengok market price. Jangan kita terlampau buang harga. Mentang-mentang kita dapat murah, kita buang harga. Mentang-mentang kita dapat harga jackpot, kita buang harga. Jadinya membunuh rakan-rakan peniaga lain yang dapat barang tu dengan harga market, dengan harga tinggi. Okey, nasihat saya kepada peniaga-peniaga live yang sedia ada sekarang ni, sebenarnya saya nak mendoakan anda semua supaya lebih sukses, lebih berjaya, lebih maju. Dan bagi saya tak banyak nasihat sebab saya pun baru dalam perniagaan live ni, bundle live ni. Saya cuma jujur lah, saya minta peniaga-peniaga ni jujur dengan, sebab benda yang kita buat ni, benda kalau orang yang bukan main bundle, bukan dalam dunia bundle, dia akan rasa kita ni semua bahasa kasar dia, maaf cakap, bodoh. Oi, gila baju harga selai sampai 20,000, gila baju harga selai, baju band selai sampai 1,000 lebih, 2,000. Tak masuk di akal. Itu kalau orang tu. Jadinya sebagai penjual ni, kita kena educate. Kita kena bijak kita kena bijak. Macam mana kita nak menerangkan ke orang kenapa baju tu harga sekian harga. Jadinya kita jangan jadi orang anggap kita ni penjual yang cekik darah. Untuk bakal peniaga live, nak berniaga live ni tak susah. Duduk depan kamera, ada barang, jual. Mula-mula memang akan rasa macam tak ada view. Ada orang masuk dalam live kita kacau-kacau, sekadar nak tanya-tanya, suruh angkat baju, lepas tu tak ada respon, senyap terus, krik-krik. Sebenarnya itu semua asam garam lah, dugaan kita dalam nak berniaga live. Kepada yang nak cuba, teringin nak cuba, saya nasihatkan cuba. Bila dah masuk,
baru kita dapat rasa apa benda sebenarnya dalam dunia live bundle ni. Satu je saya punya pesan, bila dah masuk dalam dunia bundle, tak ada jalan keluar. Kepada pembeli-pembeli, bakal pembeli dan yang dah beli, sebenarnya kita ni kena jadi itulah, macam yang saya cakap awal-awal agak, kita kena bijak. Kalau kita minat baju tu, kita jangan tuju dekat satu seller saja. Kita try, okey, masuk kat seller lain, tengok kat seller lain, dan kita jangan compare. Untuk contoh, kita sebelum ni masuk kat seller ni, dia jual harga RM10. Hari ni kita masuk dekat seller lain, orang tu jual harga RM20. Jaga hati dan perasaan seller juga. Jangan terus, bang, abang jual mahal lah, orang lain jual RM10, abang jual RM20. Jangan. Kita tak tahu sebenarnya orang yang jual RM20 tu, dia beli baju dengan orang yang jual RM10 tu. Jadi dia terpaksa jual harga RM20. Dia nak ambil gaji, nak ambil upah apa semua, dia nak kena kira. Jangan kecam orang. Tapi pembeli kena bijak. Pembeli kena bijak. Nak main baju vintage, nak main baju bundle, lagi-lagi nak main baju yang rare, kena bijak. Jangan sampai terbeli baju yang fake, kopi one to one. Kau punya kopi memang pakai pun rasa macam baju ori, sebenarnya ori, sebenarnya fake. Jangan sampai terkena sebab sayang duit mahal. Kepada Joy, kepada Upbidder, udah lah. Kesian kat seller-seller ni. Berapa ramai seller live yang ada dekat dalam dunia live bundle ni berhenti main live, berhenti berbisnes dalam live bundle gara-gara Joy, gara-gara Upbidder ni. Joy dia dah up harga, dia dah pump harga kau, dia menang. Tiba-tiba tak jadi beli. Tapi orang yang betul-betul nak, walaupun harganya murah sikit, tak dapat. Penyudahnya, seller tak ada income. Beberapa kali, contoh seminggu, dalam masa seminggu tu straight kena Joy. Maknanya dalam seminggu tu dia tak ada income. Dah lah dia memang mengharapkan kepada selling live ni. Bila tak ada income, pedih mat, pedih.